Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah وعلمني ما جهلت منهما يا ذا الجلال والإكرام أما بعد. Tuan Imam, pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat lagi bertemu dalam satu majlis zikir, sebesar-besar zikir, sebaik-baik ibadat. Kerana tidak ada yang lebih besar daripada bila kita memperkatakan tentang ilmu pengetahuan. Ilmu itu akan mengesahkan zikir kita. Bahkan ilmu itu akan mengesahkan amal ibadat kita. Mengesahkan hidup mati kita ini. Kerana kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk semata-mata mengabdikan diri beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk mengesahkan ibadat itu perlu ada ilmu. Dan boleh diambil kesimpulan ilmu itu mengesahkan hidup mati kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu itu cahaya, penyuluh jalan. Dunia ini, kehidupan ini sebenarnya gelap. Kalau kita tidak mencari cahaya itu, maka kita sebenarnya teraba-raba dalam kegelapan. Maka di dalam gelap itu kita tidak tahu ada longkang, ada parit, ada ular, ada kala, ada kaca, ada paku dan bermacam-macam lagi. Sekarang ini sudah ramai yang terjatuh dalam parit, yang terluka kakinya terpijak paku, terpijak kaca, kerana mereka teraba-raba dalam gelap, berjalan dalam gelap. Yang saya maksudkan kaca, paku, parit ini ialah ajaran sesat. Kita di sini pun ada satu ajaran yang seluruh seantero dunia Melayu terutamanya. Boleh percaya, orang yang macam itu pun kalau dia mengaku Tuhan, pengikut dia percaya. Masya Allah. Tuan-tuan bayangkanlah macam mana gelapnya kehidupan itu. Orang yang macam itu malah kerja, malah menoreh, kerjanya nak main judi, belaga ayam, isap okok kuat, jalan pun melengkung, kuah kering, kalau ada tiup angin pun rebah. Kena kerja manis teruk. Dia ngaku Tuhan, boleh percaya. Tuan-tuan bayangkanlah macam mana. Bayangkanlah macam mana. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, kita kena ada lampu suluh kita sendiri, torchlight dia, terutamanya dalam akidah. Maka pada malam ini insya-Allah kita akan perkatakan tentang akidah kita. Kita menggunakan kitab Risalah Tauhid. Kitab Risalah Tauhid ini sebenarnya terjemahan daripada muqarrar ataupun silibus yang ditentukan oleh kerajaan Mesir yang diajarkan di sekolah-sekolah menengah Mesir. Benarnya sekolah-sekolah menengah di Al-Azhar, Bu'uth Azhar Syarif. Dan manhaj ini, uslub ini, pendekatan ini menjadi manhaj rasmi Al-Azhar Syarif, artinya Jamiatul Azhar Mesir sana. Buku itu diterjemahkan oleh almarhum Datuk Haji Abdullah Abdul Rahman, iaitu yang di Pertua Jabatan Agama Johor pada tahun
1907 lagi. Kemudian disyarahkan oleh beliau dengan dia beri nama Syarah Risalah At-Tauhidiyah pada 1926. Kemudian dipinda oleh dua orang ustaz, iaitu Ustaz Abdul Ghani Yahya dan Ustaz Omar Yusuf pada tahun 1956. Kitab ini dipermudahkan. Dibuang mana yang agak susah, yang berbelit-belit agaknya, kemudian istilah-istilah Arab yang terlalu Arab, dan ditambah sedikit sebanyak oleh dua orang ini. Itulah kitab yang kita gunakan sekarang ini, iaitu kitab Risalah Tauhid. Kitab ini diajar di pondok-pondok dan diajar. Kalau dulu menjadi muqarrar juga silibus kepada sekolah-sekolah agama negeri Johor, kitab ini. Dan kita baca di masjid kita ni, alhamdulillah kita telah pun sampai, sampai ke muka surat 21, tuan-tuan dan puan-puan. Upacara harimau. Selepas pengarang memperkatakan tentang al-wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita esakan Allah Subhanahu Wa Taala itu dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dan dari sudut af'al perbuatannya. Kita esakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun memperkatakan tentang kumum al-khamsah, iaitu kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, dan kam muttasil pada af'al. 5 tu ya. Dia akan disebut contoh-contoh syirik yang berlaku di kalangan ataupun dalam masyarakat kita. Kita dah baca ancak dan sebagainya. Maka ada satu tajuk lagi yang disentuh secara khususnya di sini, upacara harimau. Suatu upacara dinamakan jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali di dalam belukar di tepi-tepi hutan di sana, dipanggil harimau yang disangkakan sakti itu. Ni tuan-tuan dan puan-puan, rasanya kita sini tak ada tak? Tadi saya sempat tengok, cari dalam YouTube, tulis upacara harimau ni, ada keluar. Tapi upacara mengagah harimau. Dan klip kedua, tarian ngacing harimau di Kerinci, Sumatera sana. Dia letak patung harimau di hadapan, dan ramai laki perempuan, yang perempuannya bercoreng muka, pakai baju warna oranye, duduk berbaris, yang hitamnya pakai, yang lakinya pakai pakaian hitam. Dia panggil itu mari persembahkan di hadapan patung harimau tu. Lepas itu dipukul gendang, mereka pun menari-nari. Akhir sekali kerasukan, bergolek-golek, meraung-raung. Yang saya fahamnya, bila nak pulihkan itu, ngucap. Gitu je. Buka mata. Itu ialah yang saya faham. Apa benda yang mereka puja, wallahu a'lam. Tapi tuan-tuan boleh tengoklah. Ni dia buat jamuan, sembelih bagai, bagi makan harimau. Harimau sakti. Harimau sakti barangkali mungkin harimau jadian. Konon ceritanya orang-orang yang ada ilmu harimau jadian ni boleh menyerupa jadi harimau. Dia panggil ilmu belian. Boleh ngobat ni. Kalau dia ngobat kak, dia merangkak, dia berperangai seperti perangai harimau, dia jilat, dia apa sebagainya. Ni ilmu ni, wallahu a'lam macam mana. Bagi saya, cara peribadinya, manusia ni Allah Subhanahu taala jadikan sebagai manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Laqad karramna bani Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian, dan kami muliakan Bani Adam itu. Takkan boleh tukar jadi
Rimau tak ada otak pula. Tak. Lebih kepada mitos. Nah, ni. Kalau yang jin itu dia boleh menyerupa. Dia jismul latif. Dia dijadikan daripada apa? Dia dijadikan daripada api. Lembut. Kejadiannya. Kita ni kerah, tulang, tanah. Tiba-tiba tukar jadi rimau. Hai. Tapi masih ada kepercayaan itu. P. Ramlee pun ada buat filem Harimau Jadian. Jadi apakah hak itu yang dipuja? Harimau Jadian ni panggil juga harimau keramat dan sebagainya. Tapi memang harimau ni ada satu kedudukan yang hebat di hati orang Melayu. Kalau kita masuk hutan, ada orang sebut harimau, kita marah sungguh. Hei, jangan sebut. Hormatnya pada rimau. Panggil Pak Belang, Tok Belang, Tok Rimba. Tok Gajah lain lah. Tok Rimba. Pasal apa? Gerun dengan harimau ni. Jangan panggil-panggil, jangan sebut-sebut nama dia. Sebutkan cokor duduk depan. Tu kepercayaannya. Jadinya itulah ceritanya. Kiranya harimau ini tidak dipuja, kelak dia akan membinasakan ahli kampung dan binatang ternak. Maka harimau ini dinamakan harimau maujud. Disebut harimau maujud. Maka di dalam upacara ini disembelih seekor kerbau. Hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinganya untuk makanan harimau maujud itu. Maka dagingnya dia bagi makanan orang-orang yang hadir dalam upacara itu. Yang begitu bagi pada rimau lah. Yang daging-daging ni pakat-pakat ambil seorang sikit, balik-balik buat gulai kari ke, buat rendang ke, pandai lah. Ada. Tapi masalahnya kerbau tu sudah disembelih bukan lagi kerana Allah SWT, tapi kerana harimau. Bukan lagi dengan nama Allah SWT, nama harimau. Halal ke tu? Berat ni. Nyembelih bukan kerana Allah. Ya? Baik. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu, jin-jin dan syaitan itu berkuasa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat, itulah kepercayaan yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ni perbuatan ni jadi syirik pasal apa? Pasal percaya makhluk boleh beri mudarat, boleh beri manfaat. Harimau ni kalau tak dijamu, diberi makan, dia mari mengamuk. Naya kita, habis tanaman kita, habis dengan kita-kita sekali. Campur pula dia kata hantu-hantu, jin-jin dan syaitan. Ni semuanya tuan-tuan dan puan-puan jenis jin. Jin ni kalau kafir jahat, syaitan. Ada jin, ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Allah SWT sebut ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Orang yang mari naik masjid kita, hak ngukah tabung tu, tu dipanggil syaitan manusia. Saya sebenarnya takut ni lagi. Pasal apa? Dia mari ke masjid, mayang sekali. Lepas tu dia ngukah lah. Saya tengok dalam klip video yang dia viralkan dalam WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya. Dia semayang. Semayang, orang tak ada je, dia pun buka tabung. Orang masuk, dia pun semayang lagi. Ni. Kalau jenis-jenis syaitan jin ini, dia takut tuan-tuan dan puan-puan. Rasulullah SAW sebut, bila azan, dia akan lari. Sekira-kira dia tak dengar azan itu. Habis azan, dia akan lari. Bila qomat, dia akan lari. Sehingga dia tidak dengar qomat itu. Dia lari tuan-tuan dan puan-puan. Kalau azan, ni dia azan, boleh azan lah maksudnya. Jangan terasa pula Pak Bilal. Dia boleh azan, saya maksudkan. Boleh baca Quran, boleh semayang. Tapi dia syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Syaitanul jin wal ins. Syaitan jin dan syaitan manusia. Hantu itu pun syaitan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ada hak percaya pula hantu ni hantu orang mati. Tak.
Yang kata jembalang, yang kata toyo, yang kata hantu galah, yang kata hantu air, yang kata kuntilanak, pontianak, sundal bolong, hantu pocong, semua tu jin. Dia jin. Jenis jin. Syaitan tu lah. Jangan percaya pula kata hantu orang mati. Orang mati tak boleh jadi hantu. Ni pesan pada anak-anak tu, salah akidah tu. Anak-anak kita ramai hak percaya orang mati boleh jadi hantu. Tu yang lebih tangkap pada hantu berbanding Tuhan tu. Berhenti kat U bukan berhenti kat N. Yang kena cikgu tak? Hantu juga. Orang kata Tuhan. Dia hantu juga. Pasal dia kena molek daripada kecil lagi, dia tengok TV, dia baca, dia dengar cerita. Dia gertak-gertak, dia takut-takutkan. Balik sorot hantu tu. Saya nak sebut pun tak gamak. Hantu apa? Tuan-tuan buka dalam kamus besar utusan Melayu. Ada 46 perkataan yang sinonim dengan hantu dalam kamus Melayu. Maksudnya dalam bahasa Melayu ni banyak sangat yang sinonim yang sama erti dengan hantu. Jembalang, entah macam-macam jembalang dan sebagainya. Itu semua jin belaka. Cuma dengan nama-nama toyol, nama-nama jembalang, nama hantu pocong. Kalau ada nampak melompat-lompat atas jalan tu, tu jin. Tuan-tuan boleh pergi pegang, tumbuk sekali. Betul? Tak payah ada ilmu apa, insya-Allah. Tak percaya, pergi perambat. Hak nampak-nampak ni, wah ni saya minat tengok cerita jin ni, seringan. Hak nampak-nampak ni mesti yang dia menyerupa. Ya? Bukan dalam bentuk asal. Kita tak boleh tengok jin dalam bentuk asal, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yang ada ni memang dia menyerupa. Kalau dia menyerupa, dia masuk ke alam kita. Masuk ke alam kita, dia tertakluk kepada hukum alam kita. Kita pegang, dia tertangkap, kita katuk dia sakit, kita bunuh dia mati. Maka dia sangat takut sebenarnya. Tapi dia tahu kita takut tak? Balik tu dia cerita lah, weh, aku masuk ke alam dunia, aku cakap seorang lebay, atau kata Allah ketar. Mak-mak rempit dia je. Hak nakal-nakal je hak mari masuk ni. Jadi itulah orang Melayu takut sangat. Pasal kepercayaan kepada orang mati boleh jadi hantu. Kalau orang mati boleh jadi hantu, ni saya selalu sebut pada anak murid saya. Kalau orang mati boleh jadi hantu, sudah tentu penuh masjid kita ni. Pasal dia tahu dah, duduk dalam nun. Dipukul di palu sehari-hari, hinggalah ia sedarkan diri. Tak mayang. Boleh naik, peluang naik ke atas agak. Tentulah penuh masjid ni. Kau nampak mak, mati dah 3 hari. Kata, bawah nu kena pukul, kena palu. Peluang naik jadi hantu ni pada buat jahat lagi, buat jenayah lagi, buat dosa lagi, cekek orang sana, cekek sini, sakat orang sana, sakat orang sini. Baik aku duduk masjid, qada sembahyang. Ke mana? Ni berat tuan-tuan dan puan-puan ni. Maksudnya kepercayaan kepada orang mati boleh jadi hantu ni nak kena beritahu pada anak-anak kita yang biasa tengok dalam filem itu. Sangat berkesan. Sampai-sampai kan bila kita sebut Tuhan, tak ada rasa apa. Allah, tak ada rasa apa. Dia sebut sebesar lagi perkataan. Hantu, ketar, cepa lagi. Akhirnya kenal hantu berbanding Tuhan. Akhirnya tak mengaji akidah. Maka ni kita nak mengaji akidah ni supaya apa? Supaya akidah kita selamat. Yang dikatakan qalbun salim, yang kita sebut baca semua ayat itu. Qalbun salim tu daripada 2 perkara. Selamat sejahtera daripada 2. Bersih suci daripada 2 ini. Yang pertama syirik. Yang kedua daripada sifat-sifat mazmumah yang terkeji. Tu nak kena bersih. Baru selamat kita di akhirat nanti. Bismillah.